Ada sikit tapi tak apa. Penonton juga rindu nak bercerita tentang satu isu. Betul. Ni, isu yang sentiasa disebut-sebutkan dan tidak lama lagi, lebih kurang tak sampai sebulan lagi, 1 April 2015 akan berkuat kuasa pelaksanaan GST. GST satu sistem percukaian yang mana diperkenalkan, yang sudah pun digunakan oleh negara-negara maju di dunia. Lebih 70 buah negara sudah pun menggunakan GST dan kesannya adalah untuk memudahkan lagi sistem percukaian di sesebuah negara. Jadi 1 April kita akan melaksanakannya di Malaysia. Untuk itu, kita ada seseorang yang kita rasakan sebagai orang yang sesuai untuk bercakap mengenai apa yang bakal berlaku pada 1 April nanti. Kita ucapkan selamat datang dan juga selamat pagi kepada Datuk Subramaniam Tolasi, Pengarah Bahagian GST Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi, terima kasih. Apa khabar, Datuk? Okey? Okey, baik. Daripada terlalu tadi saya sibuk tengok sekarang. leher Datuk tu memang cantik. Ya, terima kasih. Memang sibuk. Lagi-lagi tinggal tak lama lagi masa yang berbaki menjelang 1 April 2015. Okey. Tapi sebelum kita nak bercerita dengan lebih lanjut lagi dari segi isu-isu yang berbangkit apabila kita menyebut tentang pelaksanaan GST ini yang akan berkuat kuasa tidak lama lagi, dari segi siap sedia pihak Kastam sendiri bagaimana? Persediaan tu sendiri dalam menghadapi pelaksanaan GST sendiri, Datuk. Kongsikan. Okey, sebenarnya Jabatan Kastam sudah lama bersedia, sejak tahun 2005 lagi. Ya. Sebab pada ketika itu hasrat kerajaan adalah untuk melaksanakan GST pada tahun 2007. Kemudian ianya ditangguhkan atas beberapa sebab tertentu. Kemudian kali kedua ianya patut dilaksanakan pada tahun 2009, kemudian 2011, perlu ditangguhkan di atas beberapa sebab lagi dan akhirnya pada kali ini memang kita akan laksanakan pada 1 April 2015. Jadi dari segi persediaan kami sudah cukup bersedia, anggota Kastam, pegawai Kastam sudah cukup terlatih dan sistemnya begitu mantap. Dan pihak IMF sendiri pernah mengakui sistem MyGST. Sistem komputeran kita ni adalah merupakan antara yang terbaik di dunia. Sebab itu kalau kita lihat angka pendaftaran sehingga hari semalam sudah melebihi, mencecah 347,000. Angka sebenar ialah 347,165 syarikat dan perniagaan telah berdaftar. Dan semasa pendaftaran ini yang kita buka pada bulan Jun tahun lepas, sehingga sekarang tidak ada masalah dari segi sistem. Itulah harapan kita nanti apabila syarikat-syarikat ini bila tiba masa untuk kemukakan return atau filing untuk cukai itu, juga kita berharap kita tidak akan menghadapi masalah sebab sistem itu sudah diuji dengan sepenuhnya. Kita ada apa yang kita panggil load test, stress test dan sebagainya. Dan memang banyak cabaran, kita akui. Pada masa sekarang pun pegawai-pegawai kita bekerja sampai lewat malam, hujung minggu, just nak memastikan bahawa pelaksanaan GST pada 1 April ni tidak hadapi apa-apa masalah. Datuk, juga terdapatnya isu setakat 28 Februari hari itu yang mana tarikh tutup untuk pendaftaran syarikat untuk GST ini, masih ada lagi ada bilangan saya rasa lebih 1,000 lebih yang syarikat yang dilaporkan masih lagi tidak mendaftar. Bagaimana, Datuk? Mungkin ada lanjutan tempoh pendaftaran tu? Tidak ada. Sebenarnya angka tu bukan 1,000 lebih, 40,000 lebih yang masih lagi belum daftar. Yang masih belum daftar. Sebenarnya tarikh akhir pendaftaran tu sudah tamat pada 31 Disember tahun lepas, mengikut undang-undang. Tetapi memandangkan situasi banjir di Pantai Timur dan juga ada beberapa kekeliruan, perniagaan ni mungkin tidak tahu ataupun kurang didedahkan, kita lanjutkan tempoh pendaftaran tu sehingga 28 Februari tanpa dikenakan apa-apa kompaun penalti denda. Dan kita dah hebatkan termasuk ATM sendiri. Selalu dinyatakan dalam media massa cetak dan juga elektronik supaya perniagaan ini datanglah tampil daftar sebelum 28. Pada 1 hari bulan Mac kita telah melancarkan Ops GST. Di mana yang berbaki 40 lebih ribu ni yang masih belum daftar ni
mereka sebenarnya telah pun kita dah hantar notis kepada mereka. Ya. Sebab itu kita mulakan off GST bermula 1 Mac untuk kesan syarikat-syarikat ni, dan syarikat-syarikat ni akan dikenakan kompaun RM15,000 dan akan didaftar secara paksaan. Ya. Jadi memandangkan mereka tidak berdaftar melalui cara yang dinyatakan meskipun telah diberi satu tempoh yang begitu lama, dan ini merupakan satu tindakan yang drastik yang dilakukan, saya kira yang perlu dilakukan. Kami memang terpaksa mengambil tindakan yang drastik ini. Tujuannya bukan apa, tujuannya ialah untuk memastikan semasa pelaksanaan GST ini ia tidak menimbulkan kekecohan. Contohlah satu supermarket atau minimarket ni dia daftar, dia kenakan cukai GST 600. Yang sebelah dia belum daftar. Tapi perniagaan dia lebih kurang sama. Ya, mempunyai jualan tahunan lebih 500,000 contoh. Kalau dia tak kenakan cukai, yang ni kenakan cukai, apa akan berlaku? Cuba bayangkan. Ya, sebab tu kita tidak mahu perkara-perkara sebegitu berlaku. Kita memastikan kita berlaku adil kepada semua peniaga, dan juga pengguna nanti tidak akan kelirulah nanti semasa pelaksanaan. Ya. Baik Datuk, Jabatan Kastam juga ada mewujudkan laman web sendiri untuk GST di bawah Jabatan Kastam Diraja Malaysia juga. Ya. Dalam hal ini, untuk kita bersedia pada 1 April nanti, pengguna juga ingin memahami jenis-jenis barang yang dikenakan cukai, sama ada barang-barang yang zero rated itu bagaimana, Datuk? Okey, saya memang selalu dapat pertanyaan ni. Okey. Kita sebenarnya mengikut undang-undang ni, dia ada 2 perintah. Perintah pembekalan berkadar sifar, ya, kadar sifar, dan juga satu lagi ialah perintah pembekalan barang-barang yang dikecualikan ataupun pembekalan dikecualikan. Kalau barang dan perkhidmatan yang tidak ada dalam kedua-dua perintah ini, bermakna ia secara automatik akan dikenakan GST. Tetapi ianya bahasa undang-undang. Agak sukar untuk melihat yang itu. Pengguna pun tak akan faham, peniaga pun mungkin kurang pasti. Jadi apa yang kita telah buat ialah kita keluarkan satu senarai, apa yang kita panggil ialah untuk barang-barang yang biasalah. Kalau kita tengok di supermarket contoh, ya, apakah barang-barang yang kita biasanya beli. Ya? Jadi kita keluarkan satu buku senarai barang-barang bercukai dan tidak bercukai. Okey. Dan kita dah upload dalam kita punya laman web. Ya, siapa-siapa saja boleh buka, pergi kepada ikon yang ada di consumer tu, di pengguna, dan buka kita panggil sundry goods, ya, barang serbanika. Jadi di situ dinyatakan sama ada barang itu dikenakan 0% ataupun 6%. Jadi mudah, barang-barang biasa yang kita beli hari-hari, ya. Barang harian, ya. Ya, barang harian. Baik, jadi banyak sebenarnya isu yang berbangkit. Kita ada sebutkan, Datuk ada kongsikan tadi isu pendaftaran dan bagi para peniaga. Malah sekarang yang lebih penting adalah kita sebagai pengguna itu sendiri. Bagaimana untuk kita sebagai pengguna memastikan bahawa syarikat tersebut layak untuk mengenakan GST. Jadi sebagai pengguna mungkin kita tidak arif menilai. Kita tak tahu sama ada dia telah berdaftar secara betul atau bagaimana untuk kita menilai semua itu. Okey. Dalam era GST nanti, pengguna perlu memainkan peranan. Ya. Saya selalu cakap ni lah, di Malaysia ni kepenggunaan consumerism ni agak-agak masih lagi di tahap rendah lah. Ya. Apabila kita beli barang atau perkhidmatan ataupun pergi ke restoran contoh, kalau dikenakan cukai GST 6%, satu, pastikan kita dapat resit. Dalam resit itu mesti ada nombor GST untuk syarikat itu. Itu adalah nombor yang unik, hanya kepada yang diberi kepada syarikat itu. Mungkin ianya ada angka 12 angka. Itu nak tanya berapa digit? 12 digit. Ya, mesti ada. Setiap syarikat yang mengenakan GST mesti ada nama syarikat itu dan juga nombor pendaftaran GST 12 digit. Ya. Kemudian satu lagi ialah pastikan kita minta resit. Ini lagi satu ni. Ini lagi penting. Pengguna. Ya, kadang-kadang kita bila tak minta resit, kemungkinan ada peniaga yang tak kenakan cukai ataupun dikenakan cukai tetapi tidak
bayar kepada kerajaan. Ya, pastikan kita dapat resit. Kemudian kalau hendak semak sama ada syarikat itu berdaftar atau tidak, pergi ke laman web kita. Okey. Okey, ada status GST Outlook. GST Outlook Ya. Type nama bisnes perniagaan itu ataupun nombor pendaftaran yang ada dalam resit itu. Ya. Yang tu boleh. Dan kita sebenarnya sedang berusaha untuk juga orang boleh semak melalui contoh melalui telefon. Ya. By sending SMS angka tu. Ya. Itu untuk memudahkan, lebih mudah kan, sebab hampir setiap orang membawa telefon sekarang, ya, telefon pintar. Jadi mereka masukkan angka tu dan boleh semak. Itu kami sedang usahakan sekarang, ya. Mungkin ambil masa sedikit. Ya. Datuk, satu lagi, sekiranya mereka telah melakukan langkah-langkah yang Datuk sebutkan tadi dalam memastikan bahawa syarikat berkenaan telah pun berdaftar dan layak untuk mengenakan GST dan sebagainya. Sekiranya mereka mendapati bahawa syarikat itu sebenarnya tidak layak dan tidak berdaftar, bagaimana perlu dan mengapa perlu mereka buat aduan? Okay. Dan apa ramai yang macam tak apalah, kita biarkan. Tak kisah, tapi ini tidak, kita sebagai pengguna harus melakukan sesuatu. Jadi apa dan bagaimana caranya? Ya, pengguna harus sedarlah cukai yang mereka bayar, yang kita bayar kepada peniaga itu, sebenarnya peniaga perlu kutip cukai itu dan serahkan kepada kerajaan. Dan duit itulah yang akhirnya akan kembali kepada rakyat. So duit cukai ini sebenarnya adalah milik rakyat. Ya. Sebab itu kalau mereka mendapati ada syarikat yang tak berdaftar tetapi mengenakan cukai, itu merupakan satu kesalahan yang besar dari segi undang-undang, ya, Akta GST. Mereka boleh laporkan terus kepada Jabatan Kastam. Dalam laman web kita ni ada aduan secara elektronik, boleh buat, ataupun telefon call center kita, ya. Kita punya hotline ialah 1-300-888-500. 1-300-888-500. Jadi siapa-siapa saja pengguna boleh buat aduan kepada Jabatan Kastam. Kalau ia berkenaan dengan harga sebenarnya, kalau contoh katalah peniaga itu tiba-tiba menaikkan harga, ya, boleh buat aduan kepada KPDNKK, ya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Koperasi dan Kepenggunaan. Baik, Datuk, antara isunya juga kalau kita lihat pada hari ini adalah bagaimana pengguna itu sendiri, kerisauan mereka dengan ketidakstabilan mata wang dan juga naik turunnya harga minyak dan juga harga komoditi. Bagaimana GST dalam hal ini membantu meringankan beban para pengguna? Okey, dia begini, ya. Di Malaysia ni GST bukan merupakan satu sistem percukaian yang baru. Ya. Ia merupakan satu cukai penggantian. Ini yang rata-rata kebanyakan pengguna tidak tahu. Kita sebenarnya sudah ada dua jenis cukai, cukai jualan dan cukai perkhidmatan, yang kita sudah pun melaksanakan lebih 40 tahun. Ya. Jadi apabila GST dilaksanakan nanti, dua cukai ini akan dihapuskan, ya, dan dimansuhkan. Tidak ada lagi. Dan cukai GST akan memberi manfaat jangka panjang, ya, kerana sekarang sebagai contoh, ya, orang selalu cakap kenapa bila harga minyak turun barang tak turun. Ini saya boleh adalah sedikit penjelasan sedikit, ya. Ada sedikit. Dari segi sistem percukaian itu, sistem percukaian yang kita ada ni tidak telus. Apabila sistem percukaian itu tidak telus, maka peniaga-peniaga boleh mengambil kesempatan. Dia tak mungkin menyalurkan penjimatan itu kepada pengguna. Berbanding dengan sistem percukaian GST. Ya, amat telus sebab dia ada apa yang kita panggil mekanisme input-output. Jadi di setiap peringkat rantaian bekalan itu, kita boleh kenal pasti, ya, apa-apa penjimatan itu harus disalurkan dan akhirnya pengguna akan mendapat faedah. Sebab itu dekat Malaysia ni, sebab kita masih lagi menggunakan sistem percukaian lama, dan rata-rata tadi Cik Ismail sebut tadi berapa, 70, sebenarnya 170. 70 negara, hampir 170 negara dah gunakan. Satu dunia lah lebih kurang dah melaksanakan. Ini bukan satu perkara yang baru. Bukan satu perkara. Kita antara negara yang terakhir. Ya. Baik.
dalam masa yang berbaki ini, mungkin sedikit kata-kata kepada semua pengguna di luar sana menjelang pelaksanaan GST 1 April 2015. Okey, nasihat saya kepada pengguna ialah GST akan membantu bukan saja negara, kerajaan, tetapi juga akan membantu menstabilkan harga barang jangka panjang. Ya. Itu adalah manfaat yang paling besar yang GST boleh berikan kepada pengguna. Jadi, tapi pada peringkat awalnya mungkin ada beberapa barang yang akan naik harga. Ya. Tetapi ada juga banyak barang yang akan turun harga. Ya. Jadi pengguna perlu laporkan sekiranya kenaikan itu mendadak lah. Ya. Jadi itu dia, kalau rumusannya kita dapat lihat, sebenarnya pelaksanaan GST ini dia akan membawa lebih kepada kesedaran pengguna dan juga sebenarnya ia satu sistem penggantian, bukan satu sistem cukai yang baru dan juga satu sistem cukai yang lebih telus. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Subramaniam Tolasi, Pengarah Bahagian GST Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk.